luar dia. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak bincang tentang bencana. Okey, disaster. So, bencana ni ada macam-macam definisi lah daripada pelbagai pihak lah. Ada WHO kata macam ni. Lepas tu NADMA kata macam ni. APM kata macam ni. Masing-masing ada definisi sendirilah. Okey. So, semuanya betul. Tapi bahasa mudahnya lah. Kalau kita kata bencana ni selalunya keperluan melebihi sumber. Maksudnya kita perlu macam-macam. Okey, masa bencana ni kita perlukan tempat tinggal ya. Kita perlukan air yang bersih, kita perlukan tandas, makanan, pakaian dan sebagainya, tapi sumber kita terhad. Okey, kita tak ada benda tu apa semualah semasa bencana tu. Okey. So, ada juga yang kata bencana ni adalah campuran hazard, vulnerability dan exposure. Maksudnya bencana ni campur bahaya, kelemahan dan pendedahan. Okey, kita pergi satu persatu lah. Okey, bahaya ni macam mana? Substance, fenomena atau situasi yang berpotensi menyebabkan kerosakan atau bencana tu. Okey, contoh kita ada empangan. Empangan tu boleh menyebabkan bencana kalau ada sesuatu terjadi. So empangan tu sesuatu yang bahayalah. Okey, kelemahan, vulnerability ni maksudnya kurang kemampuan kita untuk bersedia menghadapi impact bencana tu. Okey, kita tak mampu menghadapi bencana tu. Okey, kita dah tahu dah empangan tadi bahaya, tapi kita tak bersedia untuk menghadapi bahaya tu. Itu yang kita panggil vulnerability. Yang seterusnya pendedahan, exposure. Okey, situasi yang mana manusia ataupun infrastruktur berada di kawasan bencana tu. Maksudnya ada manusia dekat tepi empangan tu, ada bangunan, ada rumah di tepi empangan tu. Kalau apa-apa jadi, mereka yang kena dulu. Mereka yang terdedah dulu. So, bencana adalah bahaya plus kelemahan plus pendedahan. Okey. So, macam mana kita nak uruskan bencana? Kita dah tahu dah, bencana ni disebabkan 3 benda ni. So, macam mana kita nak uruskan hazard? Kita kena meningkatkan keupayaan untuk memerhati kemungkinan terjadinya bencana. Contoh, kita tahu tak tsunami pernah jadi kat Malaysia. So, macam mana kita nak elak tsunami tu kalau dia jadi, kita tak bersedia kan. So, kita macam mana nak bagi lebih bersedia? Kita ada sistem amaran tsunami kita pasang dekat laut tu. So, kalau ada apa-apa gegaran, kita perhatikan sistem gegaran tu, sistem amaran tu ada bagi amaran atau tidak lah. Itu hazard. Kelemahan itu kita baiki macam mana kita nak ada rancangan untuk menghalang bencana tu berlaku. Lepas tu kalau berlaku bencana tu, macam mana kita nak buat risiko untuk mengurangkan risiko bencana tu. Okay? Macam mana kita nak buat plan untuk mengurangkan risiko bencana lah, plan mitigasi. Seterusnya, kita kena ada plan untuk disaster response. Kalau bencana jadi, apa kita nak buat? Siapa yang akan bertindak? Pihak mana lagi akan buat bahagian ni? Bahagian ni siapa akan cover? Okay? Dan seterusnya, exposure, pendedahan. Kita kena beri kesedaran kepada semua pihak yang berkaitan tentang bahaya yang ni lah. So, mungkin ada dam ni, ada empangan ni akan bahaya. So, kena beritahu kat penduduk sekitar. Kalau jadi apa-apa bahaya, apa kena buat. Okay? So, ada pelbagai jenis bencana. Kalau setengah buku dia kata 2 jenis, ada setengah buku kata 3 jenis lah. Natural, man-made dan hybrid. Okay? Natural ni macam mana? Dia kita bahagi kepada 4 bahagian. Ada yang geological, maksudnya berkaitan dengan pergerakan bumi lah. Contoh gempa bumi dan gunung berapi. Kalau meteorologi pula berkaitan dengan cuaca lah, suhu dan sebagainya. Contohnya ribut petir. Kan? Hidrologi ke maksudnya berkaitan dengan proses air lah. Contohnya banjir, tanah runtuh, tsunami. Kalau biological, macam yang popular sekarang, COVID-19 lah. So disease outbreak, kita bahagi kepada biological. Okay?
Ada juga yang daripada buatan manusia jadinya bencana. Contohnya teknologi, okey. Daripada kilang-kilang jadi bencana. Daripada transportation jadi bencana, penyimpanan jadi bencana, ataupun menggunakan bahan-bahan berbahaya, hazardous material. Jadinya sesuatu bencana lah. Ataupun daripada pengganas ataupun jenayah. Okey, kalau pengganas ni bahaya, dia guna bom atom ke, ataupun dia guna CBRNE ke, okey, chemical, biological, radiological, nuclear exposure. Yang tu yang buatan manusia. Seterusnya hybrid. Hybrid ni macam mana? Dia dua-dua ni gabung sekali. Contohnya bangunan runtuh semasa banjir. So dah jadi hybrid. Ataupun kemalangan jalan raya yang ramai orang semasa ribut taufan. Itu dah jadi hybrid. Okay? Itu sebuah sedikit tentang bencana. Apa-apa maklumat atau pandangan yang lebih lanjut boleh tulis di ruangan komen. Kita kongsi sama-sama. Terima kasih kerana menonton.